kita ni sudah baca, insya-Allah. Hari ni macam-macam kelas yang kita buat di masjid kita ni pun ada kelas Al-Quran, ada tadarus Quran, macam-macam usaha telah dibuat. Orang yang ambil peluang, dan anda tengok dalam rakaman Syekh Hisham pun mari sini mengajar kita Al-Quran. Itu di antara tokoh ulama Quran muda zaman kita ini, hafizahullah taala. Jadi ambil peluang yang besar. Payah kita nak mengembara pergi cari di negara dia jauh, dia mai tempat kita ambillah peluang yang ada ini. Biarlah kita jadi seperti utrujah, orang yang baca Quran dengan cahaya, dengan kelebihan-kelebihan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang ke-14. Baik, kita tengok yang seterusnya 15. Tilawatul Quran, baca Al-Quran dan beramal dengan dia, min akbarin ni'am, di antara nikmat yang terbesar yang patut kita habiskan masa, patut kita habiskan usia kita ni duduk di mana? Duduk di baca Quran dan beramal dengan dia. Nikmat yang paling besar sekali kita dapat ialah nikmat baca Al-Quran. Dalam sebuah hadis ini juga menarik. Hadis Utrujah tadi saya tak sebut dia punya hadis itu, rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim, mana hadis sahih. Hadis yang kedua yang kita nak baca, Nabi kata la hasada illa fitnatain. Jangan kamu hasad. Tulis sini. Hasad di sini bukan makna iri hati, bukan makna dengki, nak suruh hilang daripada orang nikmat, tidak. Hasad di sini dengan makna kita nak jadi macam orang. Tu. Maknanya dua ikon yang Nabi SAW sebut, kalau kamu nak meniru orang, kamu nak ikut orang, kamu kena jadi seperti dua orang ni. Itu maksud hasad di sini. Dalam bahasa Arab dia panggil ghibtah. Ghibtah. Apa nama ghibtah? Bila kita tengok orang baik, kita nak jadi macam dia. Itu dia panggil ghibtah. Yang dilarangnya hasad, dengki, itu larang. Kita tengok orang tu nampak senang, kita nak suruh Allah hilangkan nikmat dia. Itu tak boleh. Itu dia panggil hasad, dosa besar yang dicela pada syarak. Adapun kita tengok orang baik, kita nak jadi baik. Seperti dalam hadis ini dipuji. Maka Nabi kata la hasada illa fisnataini. Tidak boleh kita nak jadi macam orang ni kecuali dua kumpulan. Tuan-tuan dan puan-puan, ambil kita ni masuk dalam salah satu daripada dua kumpulan ni, insya-Allah, ataupun dua-duanya sekali. Kumpulan yang pertama, rajulun 'allamahullahu al-Quran. Orang ini hamba Allah Taala ini, Allah Taala beri rezeki kepada dia belajar Quran. Allamahullah, Allah Taala ajar kepada dia, beri kepada dia ilmu Al-Quran, fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia duk baca Quran, yang pagi baca, petang baca, malam baca, siang malam dia baca Quran. Fasami'ahu jarun lahu. Jiran dia pun duk dengar, Allah, dahlah suara dia bagus. Baca Quran pula dengar suara. Kata di jiran dia, laitani utitu mislama utiya fulan. Kalau Allah Ta'ala beri pada aku suara ilmu Al-Quran juga seperti sahabat aku ni, gembiralah kita, sukanya kita, seronoknya kita. Itu satu kumpulan. Mana kita tengok orang pandai Quran, kita pun nak juga pergi pulung belajar. Mana ada guru kita masuk kelas, tak cukup cara nyata, cara alamiah pun kita masuk. Itu semangat. Yang kedua, warajulun atahullahu malan. Orang ini Allah Ta'ala beri kepada dia harta, fahwa yuhlikuhu fil haq. Dia gunakan harta dia untuk kebajikan. Buat masjid, buat surau, buat macam-macam. Sekarang ni orang banyak duk tular di media sosial ni. Almarhum Syekh Sulaiman Ar-Rajhi, yang dia tinggal kebun dia tu, ingat tak? Kebun dia punya kebun kurma tu luah untuk dibagikan pada orang pakai miskin. Kita pun kata, orang hodok tengok kebaikan orang ni, kebajikan, dia kata laitani utitu mislama utiya fulan. Ya Allah, kalaulah beri kepada aku harta juga, aku nak buat macam orang ni.
Maknanya Nabi kata bila tengok orang ada ilmu, kita pun nak berilmu juga, kita pergi belajar. Bila tengok orang ada harta menghabiskannya pada jalan kebajikan, kita berasa nak kaya juga, bekerja juga kita untuk kita jadikan seperti dia. Maka itu dua kumpulan yang digalakkan supaya kita nak jadi seperti dia. Hadis ini rawahu Al-Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi yang pertama, jadi dua ini adalah merupakan dua nikmat. Sama ada kita boleh ilmu atau kita boleh harta. Tapi kalau boleh ilmu tak bayar zakat. Dia kata ilmu ada zakat juga. Naam, ilmu ada zakat. Zakat ilmu apa dia? Beramal dengan dia dan menyebarkannya. Itu dua. Kalau orang ni alim tapi dia duduk diam, yang amal untuk diri dia sendiri, atau dia tak sebarkan ilmu, maknanya orang itu tak menggunakan ilmu dia, tidak beramal dengan dia, tidak keluar zakat ilmu, kita kata itu satu kerugian yang cukup besar. Zakat harta sebagaimana yang para jemaah sudah tahu. Kita terus lagi kepada yang seterusnya. Tengok nombor 16. Man hafizal Quran wa amila bihi. Siapa dia hafal Quran dan dia beramal dengan dia. Oh, dia kata tak masuklah kita ni. Kita tak hafal. Kita cuba untuk hafal beberapa surah yang utama. Insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat besar kepada kita. Sekarang ni kita mula hafal surah yang pendek-pendek. Dia panggil surah ayat lazim. Boleh tak boleh hafal ayat lazim? Dia kata tua dah saya. Ini hujah tua ni sebenarnya tidak berapa nak jadi. Sebab bila kita tengok dalam sejarah dunia ni, Nabi SAW mula baca Quran umur 40. Nabi umur 40 baca Quran. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat lain yang baca Quran, yang baru masuk Islam baca Quran umur 50. Ada yang 60 dah. Kalau kita kata saya umur nak pencin dah ustaz, nak ngaji lah. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, dia kata minal mahdi ilal lahdi. Kita belajar ilmu agama ni daripada buayan sampai ke lahad. Selagi tak masuk lahad, ngajilah kita. Bahkan Nabi kita sallallahu ajar kepada kita, laqinu mautakum la ilaha illallah. Mugi ajar orang nak mati supaya mengucap. Maknanya ilmu ni tak ada tempoh pencen, tak ada. Kalau ada pendakwah kata saya nak pencen dah mengajar, boleh jadi dia pencen nak pergi jauh-jauh. Tapi ilmu dia mesti tersebar. Kita boleh belajar di rumah dia lagi. Maka orang yang hafal Quran dan beramal dengan dia, waqahullahu minal azab, Allah Taala selamatkan dia daripada azab, wa rafa'a, dan Allah Taala angkatkan darjat dia dalam syurga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kata, "Lau annal Quran ju'ila fi ihabin." Dia kata kalau Quran ni dia letak dalam kulit, summa ulqiya fin nar, kemudian dicampurkan ke dalam api, mahtarakat, tidak akan terbakar. Hadis ni macam mana kita nak faham ni? Sekarang ni kan banyak kan kalau ada berlaku kebakaran, terbakar aja Quran. Quran kita yang lama-lama yang dah tak guna, lusuh dah tu. Tak. Ada di unit di pejabat agama, unit bakar Quran. Ada. Macam mana kita nak faham ni? Nak faham apa ni? Hadis ni kata kalau diletakkan dalam kulit tak terbakar. Ni kita letak dalam kertas ni terbakar macam mana? Artinya bukan secara fizikal yang kita nampak ini. Memang Quran boleh terbakar sebab yang terbakarnya kertas. Adapun kalamullah itu tidak akan terbakar. Yang terbakarnya apa? Kertas. Makna dia kalaulah Al-Quran diletakkan dalam kulit, yakni fi qalbi rajulin, letak dalam hati seorang hamba Allah Ta'ala, makna orang ni kalau dicampur ke dalam api tidak terbakar. Artinya orang yang hafal Quran, yang betul-betul mahir dengan hafalan dia dan dia beramal dengan Quran, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu maksud analogi kepada cerita ini. Jadi jangan pula kata ambil Quran kita letak dalam api nak tengok. Nah,
itu cerita nakal. Jangan dia tidak secara zahir macam tu. Sebab kalau zahir macam tu kita akan confuse. Banyak je Quran terbakar. Macam mana pula dalam hadis ni kata tak terbakar? Kita kata dia terbakar di sini dengan makna kalau Quran tu duduk dalam satu bekas, ibarat kata gitu. Jadi Quran duduk dalam hati kita. Orang yang hafal Quran tu kalau dia beramal dengannya, maka dia tidak akan disentuh, tidak dimakan oleh api neraka pada hari kiamat. Itu maksud hadis. Allahu Akbar. Dia kata, ustaz saya tak dapat dah. Tak dapat pun hafal juga sikit. Sekarang ni saya tengok satu fenomena baca surah Al-Mulk kan. Lepas solat Isya kita baca surah Al-Mulk. Dan ada pun hadis suruh baca surah Al-Mulk. 30 ayat ya surah Al-Mulk ni. Tak boleh ke kalau kita hafal? Tak boleh. Kau tak pernah lagi berusaha untuk hafal dia. Dia kata baru. Kenapa kita tak hafal? Sebab dalam kepala kita orang tua ni tak masuk dah. Tak masuk apa lagi. Banyak lagi orang tua-tua lain yang hafal. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian. Jangan duk mencari alasan, kita mencari peluang. Berbeza di antara mencari peluang untuk hafal dengan mencari alasan untuk tidak menghafal Quran. Kalau kita buat seminar tentang Dajjal, ramai orang datang. Minat sungguh masyarakat kita nak tahu benda-benda yang pelik-pelik. Minat. Baru ni saya baca buku yang ditulis oleh Imam Masjid Nabi Madinah sekarang, imam sekarang, muda lagi orang. Dia tulis Ahadisud Dajjal. Kisah Dajjal adalah hadis Nabi SAW. Selesai dah bacaan kita tunggu penerbit terjemahkan buku tu untuk kita nak sebarkan. Tanya orang semua kata, takut Dajjal. Nabi pun ajar setiap kali kita akhir solat, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Di antara penawar kita takut Dajjal ni, kita kena hafal 10 awal yang ayat surah Al-Kahfi ataupun 10 akhir, 20 ayat. Kalau kita tanya hari ni, tuan-tuan dan puan-puan yang takut Dajjal ni, berapa ayat dah kita hafal? Dia kata, tak lagi. Kita mari coronavirus baru ni mari. Habis keluarnya vaksin pakat cocok belakang. Sebab apa? Takut corona masuk. Tapi kita yang yakin Dajjal akan datang, cuma tak tahu bila. Kenapa kita tidak ada vaksin untuk menyelamatkan kita daripada Dajjal? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hadis, siapa dia baca surah Al-Mulk, dipanggil Al-Munjiat, surah yang menyelamatkan kita daripada azab kubur, 30 ayat pun kita tak hafal juga. Jadi bahasa orang muda-muda sekarang, dia kata, jom, boleh kita mula sekarang untuk hafal surah Al-Mulk, 10 ayat terawal surah Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir surah Kahfi. Kemudian kita baca ayat-ayat surah-surah yang pendek-pendek yang menyelamatkan kita kata insya-Allah. Itu kelebihan orang hafal Quran. Jadi api neraka tidak akan sentuh pada dia sebab memuliakan kalamullah yang ada dalam tubuh dia. Allahu Akbar. Bahagialah, hanian, bahagialah kepada orang-orang yang hafal Quran. Kita kata mudah-mudahan Allah cerahkan dada kita, lapangkan buka hati kita untuk menghafal Quran. Baik, bila kita baca Quran, di sana ada beberapa adab. Dia panggil adabu tilawatil Quran, adab nak baca Quran. Ini kita kena belajar. Kadang-kadang kita sekarang ni dia panggil bahasa mudah SOP dah. SOP standard dia baca Quran ni ada SOP dia. Yang pertama sekali, kita nak baca Quran, biarlah kita bertaharah, ambil wuduk. Syarat ke? Kita kata untuk wuduk ni tak syarat, tapi kalau hadas besar kena pergi mandi dulu. Mandi baru baca Quran. Sebenarnya bukan syarat. Kalau Quran yang ada terjemahan, ni tak ada terjemahan. Boleh je kita tak ada wuduk sentuh. Sekarang zaman kita hari ni, Allah permudahkan urusan nak baca Quran. Dia permudah dengan apa? Dengan adanya dalam alat-alat gadget, ada dalam handphone, ada dalam iPad, ada berlaku. Jadi dengan ada alat ni, kita tak banyak alasan. Allah,
Pergi masjid nak baca Quran, tertinggal pula Quran. Kalau tertinggal pun tak ada masalah ni, penuh atas. Di atas rak di masjid ni, rak Quran penuh. Tapi dengan ada alat gadget ni, banyak faedah. Kita duduk di mana saja, duduk di airport boleh baca, duduk atas kapal terbang boleh baca, duduk atas kereta boleh baca. Yang tak boleh bacanya, hati tak terbuka. Itu wal'iyazbillah. Maknanya alasan tak ada. Oh, dulu saya ada Quran tapi tak ada wuduk, nak pegang tak boleh. Jadi sekarang tak ada alasan. Dia kata, habis kalau kita nak pergi handphone kena ambil wuduk, tak ada wuduk. Sebab kita pergi handphone bukan pergi Quran. Dalam Quran tak ada, dalam handphone tak ada Quran. Dalilnya kalau kita ambil kapak, kita belah kita punya handphone. Ada Quran dalam tu? Tak ada. Cuma kalau lah kita nak masuk tandas, janganlah terbuka skrin dia tu. Nampak ayat Quran tu, janganlah. Tutuplah, gelapkan dia. Allahu Akbar. Satu, maknanya kita nak ala taharah. Kalau kita tak ada wuduk, eloknya ambil wuduk. Itu dia panggil adab. Saya nak baca juga tak ada wuduk, boleh. Jangan hadas besar. Yang pertama. Yang kedua, mustaqbilal qiblah. Elok kita ngadap kiblat. Ini semua dia panggil kesempurnaan adab. Nak ngadap ke mana silalah, tidak jadi masalah. Kebetulan kita ada tiang sini, kita mengadap ke sana. Ada. Boleh. Yang ketiga, fi makanin tayyibin nazif. Kita baca Quran di tempat yang elok, yang suci. Jangan baca tempat kotor, tempat najis. Tak. Tidak boleh. Tempat comel kita kena baca. Kalau boleh dalam majlis-majlis yang baik. Ni kita pergi tempat hingar bangar, orang ada buat bising. Sebab itulah saya tegur sebahagian daripada penganjur, contohnya majlis-majlis perkahwinan ke majlis apa kenduri, dia pergi baca Quran di saat orang hingar bangar duk makan. Quran ni bila kita baca Quran, wa idza quri'al Quranu fastami'u. Bila baca Quran kamu kena dengar, wa ansitu, diam, jangan duk cakap. Ini waktu tepat orang bercakap. Kita pergi baca Quran, jadi tidak sesuai. Sebab itulah kita kata bukan semua benda yang elok itu sesuai di semua tempat. Tak. Para jemaah ingat ke tidak? Dalam solat, tempat yang paling hampir kita dengan Allah waktu sujud. Waktu sujud tak boleh baca Quran. Kena berdoa dengan tasbih. Dia ada tempat. Jadi kita solat baca Quran di tempat yang nazif, tempat yang mulia, tempat yang baik-baik. Kalau dalam majlis maksiat, keluar dulu nak baca Quran, hidup lain. Yang keseterusnya, wa an yatasawwak. Ni apa ayat sikitlah ada. Kita eloknya kita bersiwak. Bersugi kalau ada kayu sugi. Oh, tak ada kayu sugi, beruh gigi. Beruh gigi yang kita ada sekarang ni telah mengambil tempat kayu sugi. InsyaAllah. Cuma orang ada kayu sugi lebih senang daripada bersugi dengan dengan berus. Sebab kan kita nak baca Quran ni takkan nak pergi tanah tu, ambil berus dulu, lambat. Kalau kita ada kayu sugi ni sering, mudah. Masalah masyarakat kita ni, kalau dia tengok kita bawa kayu sugi, dia pandang serum pula. Dia kata ni keluar 40 hari bila dia ni bawa klik kayu sugi ni. Dia ingat orang 40 hari je boleh bayar kayu sugi. Kemudian kita ada antara adab kitanya bila kita nak baca Quran, kita kena isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barulah kita baca ayat. Sekiranya di awal surah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru kita baca ayat. Kalau tengah-tengah surah tidak perlu mula dengan bismillah. Di awal surah 113 semua ada bismillah, kecuali surah At-Taubah. Itu tak ada surah. Itu tak ada yang tak boleh bismillah, tak payah. Ada hikmat panjanglah. Dan adab yang seterusnya, adab kita baca Quran lagi, dia itu yurattilul Quran. Kita kena baca Quran secara tartil, jangan gopoh, jangan nak laju preh. Kita baca pelan-pelan. Baca mutarassilan mutamahilan, baca tapi jangan terlalu lama sangat. Satu juzuk satu jam lebih rugi, sebab kita nak baca banyak.
Kita nak baca banyak. Jadi kita baca cara perlahan, sebab bila kita baca perlahan ni kita boleh lebih dapat memahami makna dia, dapat menjaga hukum tajwid, kita boleh break di atas tempat wakaf, tempat ibtida, kita boleh perelokkan suara kita, dan eloknya kita baca di antara bunyi dengar dengan jangan terlalu kuat. Lebih-lebih lagi kalau sebelah kita tak ada orang lain, ataupun kalau kita baca di masjid, jangan berlagu yang menyebabkan jiran sebelah terganggu, atau di sebelah kita ada orang salat. Itu dipanggil adab-adab. Dan seeloknya lagi adab kita baca Quran ni, kita kena memahami makna dia. Jadi bila nak faham makna, kena ambil Quran yang ada terjemahan. Yang ada terjemahan. Alhamdulillah sekarang ni terjemahan, kalau untuk orang lama-lama sikit, kita kata terjemahan pimpinan Ar-Rahman, sebab bahasa dia klasik. Kalau orang baru-baru ni banyak ni tafsir-tafsir Quran yang ada dijual yang diterbit oleh macam-macam penerbit ada. Anda tengok 2-3 penerbit ni berebut. Telaga Biru pun ada Quran, Karang Kerah ada Quran, berapa lagi syarikat macam-macam, sebut nama pun banyak. Tu untuk cari yang sesuai. Ada Quran 20 dalam satu. Ada makna terjemahan, kemudian dia ada perkata lagi, dia ada sabab nuzul, ada macam-macam ada. Yang penting carilah di mana-mana ayat yang terjemahan yang kita boleh baca, kita boleh faham, kita kata alhamdulillah. Kemudian bila ada tempat ayat-ayat yang tertentu, ada tasbih, kita bertasbih. Ayat sebut tentang nikmat, kita minta Allah Ta'ala. Ayat sebut tentang azab, kita minta jauh dengan Allah Azza wa Jalla. Ayat sebut tentang syurga, kita minta Allah maj'alni min ahliha, ya Allah jadikan aku daripada ahli syurga. Ayat sebut tentang neraka, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada azab neraka. Itu dia panggil cara baca Quran tidak gopoh. Kecuali bulan Ramadan mungkin kita boleh perlajukan sikit, sebab Ramadan ni kita nak banyak kali khatam Quran. Banyak kali khatam Quran. Di hari lain kita baca. Itu dia panggil setiap orang dia kena ada wirid. Wirid, apa makna wirid? Wirid ni kadar bacaan harian. Kadar bacaan harian kita kena ada. Jadi para jemaah masing-masing kita pilih lah. Saya mampu 1 juzuk, mesti istiqamah. Tak boleh 1 juzuk Ustaz, kita kerja banyak ni, setengah juzuk. Tak boleh 1 muka je, tak boleh lah, 1 muka terlalu sedikit. 1 muka untuk tadabbur boleh, tapi 1 muka untuk bacaan harian kita kata terlalu sedikit. Maknanya kalau kita makan ni tak cukup dos, sikit sangat. Tapi lebih baiklah daripada tak baca langsung. Dia kita kena ingat. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita banyak kali sebut tadabbur. Apa dia tadabbur? Tadabbur Quran iaitulah kita yang pertama sekali kita ambil 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, mengikut tajuk. Kemudian kita cuba memahami makna lafaz dia satu persatu, faham. Kemudian kita pergi kepada makna ayat. 2. Itu dia panggil mungkin dari kita baca kitab tafsir ke kitab huraian tentang ayat. Kemudian yang pentingnya kita nak ambil at-tafakkur, kita nak berfikir tentang apa yang Allah nak sebut dalam ayat ini kepada kita. Saya ambil contoh 1 ayat yang paling mudah sekali. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tulis ayat dia, wa im minkum illa wariduha. Coba tengok ayat berapa tu. Wa im minkum illa wariduha, semua kamu akan melalui siratal mustaqim. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini cara ilmu kita nak tanda tuan. Surah Maryam, Surah Maryam ayat 71. Wa im minkum illa wariduha, semua kamu akan melalui dia. Kita tak faham. Pasal tu kena tengok kitab terjemahan yang ada huraian tafsir. Wariduha maknanya semua kamu akan melintasi siratal mustaqim di akhirat esok, yang diletak di atas neraka jahanam, kena ambil. Kana ala rabbika hatman maqdiya, ayat 71. Allah kata mesti lalu.
Para nabi akan lalu. Para syuhada akan lalu. Orang mukmin yang baik lalu, yang mukmin yang tak baik lalu. Jadi semua kita manusia ni akan lalui sirat. Kemudian Allah kata apa? Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan biarkan orang yang zalim dengan kekufurannya dan ataupun maksiatnya tinggal berlutut dalam neraka. Jadi ayat ini para jemaah sekalian, ayat yang besar yang kita kena belajar, yang kita kena ambil. Kemudian barulah kita tadabbur, kita fikir. Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa kita akan lalu sirat. Kita pun bertadabbur, apakah persiapan aku? Apakah amalan-amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada terjatuh, dicakuk oleh pencakuk di atas sirat tadi. Tapi sirat ni penuh dengan kalalib, Nabi kata. Kalalib ni pencakuk. Jadi sebab Allah Taala bagi jaminan orang yang selamat, iaitulah summa nunajjil ladzina taqaw. Yang selamat orang yang bertakwa. Orang yang zalim akan jatuh. Dan masa itulah kita boleh tadabbur, kita berfikir. Allah Taala nak suruh kita buat persiapan. Allah nak suruh kita ingat bahawa kita ni akan melalui satu jalan yang mesti kena lalu. Jadi para jemaah sekalian, itu dia panggil tasghilul fikri, menggunakan fikiran kita. Bagaimana kita nak ambil ayat ini supaya dia melekat dalam hati kita, yang menyebabkan kita tak berani melakukan maksiat, kita tak berani langgar perintah Allah Azza wa Jalla, kita tak berani buat perkara-perkara yang tidak baik, sebab di hadapan kita ada sirat yang kita akan melintasinya. Tak ada orang boleh selamat kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap kali kita lalu ayat, baca kisah Yusuf ni, setengah orang ni baca kisah Yusuf duk cari kisah percintaan Yusuf dengan Zulaikha. Apa main cerita-cerita ni? Nah, ini baca novel lain pun jumpa. Tapi dalam kisah Yusuf kita kena baca akhir episod, pertemuan di antara Yusuf dengan adik-beradik dia. Bila Yusuf kumpul dengan adik-beradik, dia kata apa? Yusuf kata apa? Alhamdulillahilladzi akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi. Yusuf kata segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada mati lemas dalam perigi, dalam yang telah menyelamatkan aku dari penjara, mengeluarkan aku dari penjara. Dan kamu semua adik-beradik datang dari kampung, kumpul di Mesir, di istana Mesir. Ulama tadabbur kata, kalau Yusuf sebut perigi, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku daripada perigi, tentulah kita akan tengok muka adik-beradik Yusuf akan merah, malu, sebab mereka yang campak dalam perigi. Langsung Yusuf abaikan cerita lama. Dia kata segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku daripada penjara. Yang memenjarakan dia siapa? Isteri pembesar, mak angkat dia. Tak ada kena dengan adik-beradik. Kita kata ini bahasa isyarat bahawa kita bila kumpul adik-beradik, kumpul dalam keluarga, jangan timbulkan isu-isu yang boleh membuatkan kemarahan ataupun malu, kesipuan dan perkara-perkara yang tidak baik, sebab akan mengeruhkan suasana. Jadi banyak ilmu tadabbur yang kita kena ingat dalam ayat. Jadi sifat orang tadabbur itu iaitulah an yashghilal qari. Kita baca ayat dengan hati. Kita baca dengan mata, tengok dengan mata, baca dengan mulut, hati kita, kemudian kita tengok terjemahan dia, kemudian hati kita berfikir, kalau Allah Ta'ala larang, kenapa larang? Kalau Allah Ta'ala perintah buat, kenapa Tuhan perintah? Jadi setiap perkara dalam larangan, dalam perintah, pasti ada perkara yang mesti kita kena buat. Ada sebuah buku yang saya terjemah, nama dia Keindahan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan disuruhkan baca Keindahan Islam ini untuk kita nak hayati apa yang Allah larang. Kenapa Tuhan suruh? Kenapa larang? Banyaklah dalam ilmu-ilmu ni yang kita kena belajar untuk kita menghayati betapa indahnya syariat Islam ini dalam larangan dan juga dalam suruhan. Tengok, barulah kita memikir
Allah. Ayat ini Allah Ta'ala larang melakukan kezaliman, larang dalam bab riba, dalam bab rasuah, semua ada larang. Jangan pula kita kata dalam Islam ni tidak ada rasuah, tak ada perbincangan, kita kata siapa dia kata tak ada. Maka kita kena ambil. Ibnu Mas'ud, seorang pakar dalam bidang Quran, dia kata apa? Kana ar-rajulu minna, di kalangan kami, iza ta'allama 10 ayat, bila belajar 10 ayat Quran, mereka tak akan tukar ayat tu kecuali setelah betul-betul memahami makna dia dan beramal dengan dia. Ini di kalangan sahabat lah. Kata Sa'id bin Jubair, seorang ulama salaf, dia kata siapa dia baca Quran summa lam yufassirhu, siapa dia baca Quran kemudian dia tak tahu apa bermakna. Orang ni seperti A'jami atau Arabi, seperti orang yang tak tahu Quran, ataupun seperti orang Badui yang tak tahu apa-apa. Jadi kita kata rugi para jemaah sekalian. Kalau kita tak ambil, maka kita mengatakan kita rugi sangat-sangat. Yang seterusnya, kata di para ulama, tadabbur Quran adalah merupakan objektif utama. Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat ini supaya kita baca, kita faham dan kita memahami, menjiwai apa yang Allah Ta'ala sebut dalam kepada kita, yang disebut dalam surah tanda, dalam surah Sad ayat 29. Allah kata kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Kitab yang diturunkan kepada kamu ni kitab yang diberkati supaya kamu tadabbur, meneliti makna dia, menghayati makna dia, dan supaya orang-orang yang cerdik akan ingat. Baik para jemaah sekalian, kita tutup dengan satu peringatan daripada Allah Azza wa Jalla, iaitu Allah Ta'ala mencela orang yang tidak bertadabbur Quran. Mana dia cakap baca ya, habis masa dengan taranum, tapi tak belajar langsung makna Quran, tak belajar langsung tafsir Quran, tak perhati kepada Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah kata, apakah kamu tidak tadabbur Quran ataupun hati kamu tertutup? Kata Syekh Al-Imam Muhammadul Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, dia kata maklum anna kullaman lam yashtaghil bitadabbur, maklum siapa dia tak ambil peluang untuk memahami makna Al-Quran, menghayati makna Al-Quran dan tidak beramal dalam Quran, bermakna orang tu ambil Quran tak habis, ambil Quran separuh je. Sedangkan jadi kita kena teliti sini, sebab ada setengah orang ni bila kita sebut ilmu tadabbur, dia terkejut, dia kata manalah kita ni orang awam nak main tafsir Quran. Kita kata kita bukan tafsir Quran ni ulama tafsir. Kita hanya membaca dan kita gunakan fikiran kita, kerahkan pemikiran kita untuk nak faham apa yang Tuhan nak bagi tahu kepada kita dalam ayat-ayat di sini. Maka siapa dia tidak tadabbur Quran, orang itu dianggap seperti orang yang meninggal sebahagian daripada Al-Quranul Karim. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah kita simpulkan di sini bahawa ilmu tafsir Quran itu hanya boleh ditulis oleh para alim ulama. Kita yang tidak pakar dalam bidang ni boleh baca. Yang kata, oh, saya orang awam, habis orang awam ke orang tak awam ke, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini kepada orang-orang Arab Badui zaman Nabi, langsung tak tahu, tak ada membaca, tak ada menulis, tapi mereka boleh faham sebab dia guna pemikiran. Maka kita yang hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, tak usah katalah orang awam, memang orang awam. Kita nak tafsir Quran bukan kelayakan kita. Tapi bila kita baca Quran, kita kena cuba berusaha untuk beramal dan memahami apa yang kita baca. Maka itulah yang menjadi tanggungjawab kita para jemaah sekalian. Kita kata alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT anugerahkan kepada kita suka baca Quran. Dan Allah naik upgrade kita punya hati nak memahami makna Quran. Naik satu taraf lagi, kita habiskan masa setengah jam, 1 jam, 1 hari, kita tadabbur, kita perhatikan setiap patah perkataan ayat, setiap ayat yang Allah Ta'ala bawa ini dengan kehidupan kita. Itu dia panggil kita tadabbur, kita perhati apa yang kita nak guna ayat ini dalam kehidupan kita, menjadi panduan dalam hidup kita.
Amin ya rabbal alamin. Jadi tamaklah insya-Allah kita, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang baca Quran dan mencari, berusaha untuk memahaminya dan beramal dengannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ana baru dapat maklumat daripada Haji Wan, mak dia sedang sakit sekarang ni. Kita doa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil rabbil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi kulli ismin huwa sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta fi ilmil mulk an tashfiha wa yu'afiha ya rabbal alamin. Allahumma akhtim laha bi husnil khatimah. Allahumma akhtim laha bi husnil khatimah. Allahumma akhtim laha wa lana jami'an bi husnil khatimah. Ya Syafi ya Mu'afi ya Rabbal Alamin. Izhabil ba'sa Rabban Nas. Isfi wa anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman ya Rabbal Alamin. Allahumma shfi jami' amradana. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit semua di kalangan kita yang ada di sini dan juga di alam maya, segala penyakit yang tidak baik, yang zahirnya, yang batin, dan Allah Ta'ala akhiri hidup kita dengan husnul khatimah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.